Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Fitri ucapkan kepada semua viewers dan juga subscriber Fitri. Okey, first kali Fitri nak ucapkan terima kasih kerana anda sudi menonton dan sudi melihat video vlog Fitri pada episod kali ini dan sudi singgah di channel Fitri Empire, YouTube channel Fitri Empire ni. Dan apa yang Fitri beritahu, terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share yang mana baru datang. Yang mana baru datang, jangan lupa untuk subscribe. Dan yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Thank you so much. Okay, sebelum apa-apa, korang nampak tak apa yang Fitri pakai ni? Okay, ini adalah baju hoodie yang Fitri keluarkan eksklusif bersempena tahun baru 2021. Dan apa yang Fitri boleh beritahu, korang yang tengok video ni berpeluang untuk mendapatkan harga yang diskaun dengan syarat harga diskaun. Tak kira lah dari segi baju yang Fitri keluarkan sekarang tengah laksanakan pre-order sedang berjalan, dan juga hoodie, dan anda boleh tengoklah gambar-gambar yang akan Fitri letakkan dekat sini. Okey. Dan juga apa yang Fitri boleh beritahu, korang berpeluang mendapatkan harga diskaun dengan syarat korang screenshot video ini di YouTube channel Fitri Empire, dan juga jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini, dan juga kalau boleh share lah kan, itu screenshot tu, dan anda PM di nombor yang tertera yang Fitri letakkan di sini, dan juga akan Fitri letakkan link di description, dan korang hantar je screenshot yang anda lihat tu, akan Fitri acukan soalan pula yang mana berkaitan dengan apa yang anda faham dengan apa konten yang sudah dibincangkan dalam ni, dengan syarat korang tengok sampai habis dan dengan syarat korang faham apa yang kami nak sampaikan. Okey, harga yang berpatutan dan korang berpeluang mendapatkan harga yang diskaun hoodie ataupun baju. WhatsApp nombor di atas dan di link akan diletakkan di description. Terima kasih banyak-banyak dan selamat mencuba. Okey, benda yang nombor 3. Ini adalah kita berbalik pada first kita dah orang kata first coronavirus datang di Malaysia kan. Kita dah dihebohkan dengan COVID. Apa yang Fitri rasa ketika lockdown? Okey, lockdown ni sebelum nak dilaksanakanlah perintah berkurung. Macam itulah kan, sebab COVID mula-mula datang ke Malaysia, mula landing ke Malaysia. Okey. Time tu Fitri ingat lagi, Fitri esok ni dah nak laksanakan PKP ni. Malam ni, maghrib ni, Fitri singgah solat di surau Masjid Taman Bernam Baru, yang mana yang tinggal di Perak, di Tanjung Malip tu, dia orang tahulah dekat mana Taman Bernam Baru ni. Dan first Fitri mendengar azan tu, Fitri rasa sebabnya Fitri fikir time tu mungkin ini adalah satu orang kata ibadah terakhir aku. Benda tu terfikir tau, macam kita terkejut lah benda bila datang benda ni, kita macam tak boleh nampak apa-apa, memang terkejut. Dia macam berlaku macam sekelip mata. Nak kata sedih pun memang sedih, nak kata marah pun memang kita rasa tak tahu nak buat apa. Kita macam kelu, kita tak boleh buat apa. Tapi apa yang Fitri boleh bagi tahu, time tu lebih kepada sedih lah, sebab ketika orang tengah azan solat maghrib tu, Fitri dengar, ya Allah, mungkin ini adalah satu benda yang terakhir bagi aku. Esok dah tak boleh datang dah. Macam tu. Esok tak boleh datang dah masjid. Sebabnya dah orang kata dah kerajaan dah umumkan macam ni kan. Jadi first benda tu berlaku, sedih lah. Sedih dan sebab. Dan kita merindui zaman dahulu, zaman-zaman kita boleh tak ada COVID ni. Kita merindui zaman itu. Okey. Dan kita tanya pada 3 orang ini, apa dia orang buat sepanjang PKP, sepanjang lockdown ni. Okey. Okey, ketika itu saya berada di Selangor, Shah Alam. Saya belajar di sana. Okey. Ketika PN umumkan PKP akan dilaksanakan pada bulan 3 itu, perasaan utama saya adalah ingin pulang ke kampung lah untuk bersama dengan keluarga, sebab saya sendiri pun tak tahu bagaimana untuk kita hadapi tempoh PKP ini ketika itu. So, dalam masa yang sama juga saya ada halangan lain, sebab masa tu belajar lagi, student, saya ada pembentangan yang terakhir lah. So nak balik tersangkut pula dengan pembentangan tersebut. Jadi saya fikir macam mana, call dekat family cakap balik je lah. Dia orang suruh balik, family suruh balik. Saya cakap nak balik okey, sebab saya sendiri pun ada kenderaan sendiri masa tu. So
tak susah nak cari tiket bas ke apa. Jadi saya fikir nak balik tapi ada pembentangan. So saya WhatsApp dekat pensyarah tu, tanya bagaimana pembentangan, diteruskan ke face to face ataupun buat video hantar. So pensyarah pun bagi tahu okey, sebab PKP saya rasa ramai student nak balik, nak bersama dengan keluarga. Sebab PKP masa tu dalam tempoh 2 minggu dahulu kan. So kita tak tahu 2 minggu lepas tu sambung ataupun tidak. So pensyarah cakap okey, saya benarkan awak semua balik ke kampung. Okey lah. Saya rasa lega lah dekat situ sebab dapat balik, simpan baju semua. Terus petang tu terus gerak balik ke kampung lah. Saya sampai dekat kampung tengah malam juga. So di situ saya rasa agak takut jugalah sebab ni adalah kali pertama kita berhadap COVID-19 ataupun cabaran untuk mengharungi. Perasaan aku ketika first PKP, ketika kerajaan umumkan first PKP. Ketika kerajaan umumkan first PKP, dia macam perasaan tu dia bercampur baur lah. Aku pun tak tahu mau kata aku sedih, iya juga. Aku gembira, iya juga. Aku marah, iya juga. Dia bercampur baur. Kita pun tak tahu, dia bercampur aduk. So. Tampaknya memang sangat bercampur aduk. Tapi kalau aku mau kata di mana part aku sedih, di mana part aku gembira, aku boleh cakap. Kalau part aku sedih tu ya, sebab bagiku kalau dekat UPSI, aku sudah 2 tahun tak beraya dengan family. Wah, memang kita tahu memang masa PKP yang first tu dia sampai raya apa semua kan. Sampai dia menjejaskan kita punya aktiviti-aktiviti raya tu lah. Jadi memang aku tak beraya 2 tahun suah dengan family. Aku beraya seorang-seorang apa semua. Lepas tu kalau itu aku perasaan aku sedih lah. Tapi kalau dalam kegembiraan aku tu, aku gembira melihat orang-orang dia macam berlumba-lumba antara satu sama lain untuk memberikan bantuan tanpa mengharapkan nama dorang pun untuk naik. Sebenarnya aku tengok ada aja pun orang yang macam beri bantuan, dia tak bagi tahu pun dia ni siapa, apa semua. Dia macam aku boleh nampak keikhlasan orang tu dia buat apa. Walaupun kita tak mampu untuk melihat keikhlasan orang, tapi aku boleh cakap dia ikhlas lah. Aku boleh cakap dia ikhlas, dia bantu sebab dia tak bagi tahu pun dia tu siapa untuk bagi bantuan kan apa semua. Dan sepanjang PKP tu aku gembira sebab kebajikan terjaga apa semua. Jadi macam Waimah daripada pihak universiti sekalipun ataupun daripada pihak-pihak luar menjaga kebajikan sesama sendiri. Ngamlah slogan kata yang Perdana Menteri kita sendiri cakap, kita jaga kita tu lah. Macam maksudnya memang ada certain orang memang tak dapat adapt dengan slogan kata tu. Tapi ada setengah orang yang memang minda dia terbuka, dia boleh dapat adaptkan kita jaga kita dalam kehidupan dia lah. Jadi bagiku gembira aku part yang tu lah. Part sedih tu sebab aku tak dapat beraya ya. Tapi bagiku macam kau tak dapat beraya, tapi kalau kau still ada masa untuk call ke apa semua kan, macam bagiku itu sudah dapat mengubat kerinduan aku lah. Dia sebenarnya sedih sebab rindu ya pun, macam gitu lah. Perasaan saya ketika kerajaan umum first PKP lockdown pada hari tu, pada dalam bulan 3 tahun lepas kan. So pandangan saya, perasaan saya first kali sangat-sangat terkejut lah. Terkejut kerana tak sangka perkara ni berlaku. Tak sangka dalam sepanjang saya hidup, perkara yang berkaitan dengan PKP ataupun macam darurat akan berlaku. So benda ni saya tak sangka sebab kita hidup dalam keadaan aman, damai, tanpa ada masalah sebelum ni. Bebas untuk membuat perkara, bebas untuk menjalankan kehidupan harian. So orang kata memang satu perubahan lah, kejutan. So itulah perasaan saya. Saya rasa terkejut dan saya rasa agak sedih sebenarnya. Walaupun masa tu saya duduk di universiti, saya rasa best. Yelah boleh balik kan, boleh balik awal. Walaupun orang kata kuliah belum lagi habis, tapi dah boleh balik. Memanglah masa tu memang rasa bahagia. Tapi apabila balik ni, saya rasa agak ada pressure lah
dari segi pembelajaran, dari segi untuk perkenalan. Macam itulah perasaan saya. Okey, pesanan Fitri kepada para penonton, kepada para subscriber Fitri, kepada yang melihat video ini, melihat vlog episod kali ini. Pesanan Fitri cukup ringkas sahaja. Seperti kita sahut seruan kerajaan lah. Okay? Kita sahut seruan kerajaan yang mana kita kena jaga SOP, kita kena patuh SOP, kita kena jaga penjarakan sosial dan sebagainya. Nak tak nak kita kena follow. Sebab yelah, kita ni rakyat biasa, kita ni orang biasa, kita kena follow pada pentadbir. Kita kena follow pemimpin kita, apa yang diorang dah bagi tahu. Bukan Fitri nak kata apa-apa, tapi mungkin itulah salah satu caranya kita nak putuskan rangkaian wabak COVID-19 ini. Dan apa yang Fitri beritahu, semoga korang berjaga-jagalah kan. Malaysia pun dah catat ketinggian 4,000 angka kes baharu, okey, saban hari, dan alhamdulillah nampak ada penurunan. Apa yang Fitri bagi tahu, please tolonglah kita buat ni untuk masa depan kita. Semoga kita boleh putuskan rangkaian wabak ni agar kita dapat hidup. Kita rindulah, okey, kita rindu lah, okey, kita rindu zaman kita tak ada Covid dulu. Okey, kita rindu zaman tu. Okey, kita nak buat kerja pun senang, kita nak senang semuanya, okey. Please jaga SOP, please jaga SOP dan jaga penjarakan, sanitize, pakai mask dan tolong patuh SOP. Dan takkanlah kita nak biarkan orang pihak berkuasa sampai saman kita baru kita nak bertindak. Kita kena bertindak sekarang untuk kebaikan bersama, okey? Dan kita dengar apa yang ketiga orang ni bagi tahu. Sahabat Fitri bagi tahu. Sama-sama kita dengarkan. Terakhir adalah pesanan anda kepada penonton. Okey, ayo sama-sama kita memutuskan rantaian COVID-19 di negara kita. Sama-sama kita ikut SOP yang telah dikeluarkan, iaitu pakai mask ketika keluar, jaga penjarakan, dan jangan lupa juga ketika anda ingin masuk ke kedai ataupun tempat-tempat yang anda ingin pergi, tulis nama anda ataupun scan QR bar yang telah disediakan di kedai lah, ataupun di mana-mana yang anda ingin tujukan. Dan juga sama-sama kita ikut SOP. So saya harap kita rakyat Malaysia berjaya sekali lagi untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Lepas tu kalau pesanan aku kepada semua orang dekat luar, kita tahu macam COVID pun dia saban hari semakin meningkat, dan hari ini pun telah dikeluarkan bahawa PKP dilanjutkan seluruh negara kecuali negeri Sarawak. Jadi di sini pesanan aku, tolonglah duduk di rumah, jangan ke mana-mana. Apa semua patuhlah perintah kerajaan. Sebab tolonglah jangan jadi selfish lah. Jangan jual ikan di sini lah, jangan jual ikan lah. Tolong. Sebab bagi aku macam kenapa kau cuba fikirlah, kenapa negeri Sarawak boleh buat, negeri-negeri lain yang tak boleh buat. Kau kena fikir satu benda aja. Di saat kau merasakan kau tidak bisa melakukan itu, kau kena berfikir, kenapa orang lain bisa melakukan benda tu. Jadi fikir, kenapa orang lain boleh duduk rumah, kau tak boleh duduk rumah. Kenapa orang lain boleh patuh perintah kerajaan, tapi kau tak boleh patuh perintah kerajaan. Jadi itu, that's it. Patuh perintah kerajaan. Carilah hobi yang boleh menghilangkan kebosanan kau lah di rumah. Lepas tu, akhir kata daripada aku, jangan lupa subscribe aku punya channel YouTube, Bens, BENS, tanda seru. Nanti akan disertakan link di description. Dan kepada sesiapa yang mahukan ataupun ada idea-idea puisi yang menarik untuk dibacakan, boleh juga DM aku dekat Instagram. Akan disertakan link juga di deskripsi. Okay. Maafkan saya tersasul. Jadi sekian sahaja daripada saya. Terima kasih Fitri Empire. Pesanan saya kepada penonton, sentiasalah jaga diri. First kali jaga kebersihan, yang paling penting. Walaupun kita duduk kat rumah, kebersihan sangat perlu dititik beratkan, terutama sekali orang Islam. Sebab apa? Kebersihan separuh daripada iman. So kebersihan itu sangat-sangat penting.
ramai rakyat Malaysia ataupun yang menonton akan sentiasa berbelanja, betul. Sentiasa berbelanja Shopee, Lazada, bil air, top up, bil handphone, bil Astro. So saya ada satu sharing yang saya rasa bermanfaat kepada rakyat Malaysia, dan rugilah kalau rakyat Malaysia ni tak dapat empat perkara di saat mereka berbelanja, terutama berbelanja dalam platform online. Kita rakyat Malaysia ni akan dapat 4 manfaat ni setiap kali kita berbelanja, terutama sekali kita berbelanja dalam platform online. So apa? Jadi nama app tu ialah My Smart Shopper. Dan nak daftar pun percuma, tak kena bayar. Just download My Smart Shopper. Nanti DM saya untuk saya bagi link register. Ataupun akan diberi pada description di bawah link tu. Okay, itu sahaja yang dapat Fitri bagi tahu. Terima kasih kerana menonton. Dan apa yang Fitri beritahu, vlog kali ni mungkin vlog yang special sedikit, mungkin berlainan dengan yang lainnya. Okey, apa yang Fitri bagi tahu sebab ini lebih kepada kita nak beri manfaat dari segi nasihat dekat orang ramai agar kita jangan tertekan. Ya, memang semua orang tertekan sekarang ni. Semua orang kata, tapi nak tak nak kita kena hadap juga, kita kena kuatkan fizikal dan mental kita. Ya, nak kata sedih tu sedih juga kan. Jangan kita pilih untuk stres. InsyaAllah ada hikmah yang berlaku ni. Mungkin Tuhan nak bagi kita something. Tuhan nak bagi kita pelangi di hujung-hujungnya. Okey. Apa yang penting, Fitri pernah dengar apa yang Ustaz beritahu, bersabarlah. InsyaAllah Allah akan bersama dengan orang yang sabar. Okey. Semoga okey, sama-sama kita putuskan rangkaian wabak COVID-19 ini. Semoga sihat sentiasa, patuh SOP, dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kepada semua, dan semoga manfaat untuk video ini. Terima kasih kerana menonton, dan macam biasa, Assalamualaikum.